Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini dapat sama-sama kita bertemu untuk kita sambung semula pembelajaran kita dalam subjek pendidikan Islam bagi tahun 3. Okay, hari ini insya-Allah kita akan sambung dalam tajuk adab, iaitu jaga adab tidurmu. Kalau muka surat, kalau siapa yang ada buku teks, okay, kamu boleh rujuk buku teks kamu, buka buku teks kamu bermula daripada buku surat 122 hingga 125. Hari ini kita akan belajar sambungan daripada apa yang kita belajar pada sebelum ini, iaitu dalam tajuk adab tidurmu. Okey. InsyaAllah, mana yang ada buku teks, boleh buka buku teks. Okey, pembelajaran kita hari ini kita akan belajar apa? Tentang apa? Okey, sebelum kita nak belajar pembelajaran kita hari ini, okey, pertanyaan daripada Ustaz. Manakah posisi tidur yang betul yang kita dah belajar pada minggu sebelum ini? Adakah gambar yang pertama ataupun gambar yang kedua? Cuba teka, siapa betul? Okey, mana yang betul? Gambar pertama kan gambar kedua? Semestinya gambar yang pertama. Pandai. Okey, itu yang pertama. Soalan yang pertama. Okey, seterusnya. Mana satukah doa sebelum tidur? Kan mana? Nombor 1 ataupun nombor 2? Okey, ini ulangan sahaja dalam subjek yang kita belajar pada minggu sebelum ini. Kan? Mana jawapannya yang betul? Jawapannya adalah nombor 2. Okey, nombor 2 itu adalah doa sebelum tidur, dan yang pertama adalah doa selepas bangun daripada tidur. Okey. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita nak tengok tentang pembelajaran kita berkaitan dengan kepentingan mengamalkan adab tidur mengikut sunnah. Okey, ada 5. Okey, dalam buku teks kamu dalam muka surat 124. Okey. Di sana ada menyebut tentang kepentingan mengamalkan adab tidur mengikut sunnah. Okay, dalam subjek sebelum ini kan kita belajar tentang amalan. Okay, amalan yang kita lakukan sebelum dan selepas daripada bangun tidur. Alhamdulillah. Okay, dalam tugas yang lepas, ramai yang menghantar video-video, iaitu video rakaman bacaan doa sebelum dan selepas solat. Okey, Ustaz ucapkan jutaan terima kasih kepada yang hantar. Okey, anda terbaik, sampai kerana boleh hantar video rakaman tersebut. Okey, hari ini kita akan sambung, iaitu dalam tajuk yang sama juga, tapi dalam subtopik ataupun tajuk kepentingan mengamalkan adab tidur mengikut sunnah. Kan kenapa pentingnya dan kita tidur mengikut sunnah? Kan mana cara macam gambar tadi kan, gambar yang mana yang betul? Kita tidur menerap ke, kan kita tidur mengiringi kanan ataupun mengiringi kiri? Kan kita tidur mengiringi kanan. Okey, itu yang kita dah belajar. Okey, sebab itu kepentingan kita tidur mengikut sunnah, mengikut cara tidur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama, apa kepentingan dia? Iaitulah ia akan menjadi satu ibadah dalam kehidupan kita. Kita tidur dalam kita berniat, kita niat tidur itu untuk apa? Untuk kesihatan tubuh badan kita. Maka di sana boleh dapat pahala. Tidur pun boleh dapat pahala kalau kita niat melakukan ibadah. Itu yang pertama, kepentingan. Okay, kepentingan yang kedua, kepentingan tidur mengikut sunnah ini adalah ia akan dapat menjaga kesihatan dan fizikal. Okey, kesihatan fizikal dan mental. Tubuh badan kita akan sihat tubuh badan kita ni. Kan kalau kita tidur cukup, kita akan sihat. Kan Ustaz pernah sebut dah dalam sebelum ini, akan jangan tidur lewat sangat. Akan tidur awal sikit. Akan paling kurang kamu kena tidur akan 8 jam akan untuk peringkat umur
kamu akan tambah minggu depan, minggu 8 hari bulan ni kamu akan mula bersekolah. Jadi kena belajarlah tidur awal. Kan walaupun hari ni ustaz tahu ada ramai juga yang tidur lambat. Okey, bila tidur lambat nanti kesihatan kamu akan bermasalah, kan mungkin tak sihat, mungkin cepat demam, sakit kepala dan sebagainya. Lepas tu tidurlah dengan secukupnya. Okey, seterusnya yang ketiga adalah kenapa kita tidur ikut sunnah ini, untuk kita melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang ikut sunnah Nabi dapat pahala. Kan bukan saja dapat pahala, insya-Allah nanti ia akan mendapat pertolongan daripada Nabi Muhammad untuk ditarik kita masuk ke dalam syurga. Kan siapa tak mau? Kan semua nak masuk syurga. Sebab tu kalau kita buat sunnah Rasulullah boleh dapat pahala dan boleh dapat bantuan pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang ketiga. Okey, seterusnya apa dia? Yang keempat, mendapat pahala daripada Allah. Sebab tu penting kalau kita saja-saja tidur, rugilah kan. Biarlah kita tidur itu kita niat untuk kesihatan baik kan, untuk melaksanakan ibadah, maka kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang kelima, yang terakhir, apa kepentingan dia, iaitu dapat menghindarkan diri daripada gangguan syaitan. Kan dapat menghindarkan diri kita daripada gangguan syaitan. Kerana bila mana kita tidur, kan kita berniat tidur, kita membaca doa, maka kan syaitan akan tidak mengganggu kita. Kalau tidur terus, tu kadang-kadang kita mimpi yang pelik-pelik kan, mimpi yang panggil apa, yang pelik-pelik lah, kan contoh apa, kan terjun bangunan lah, apalah kan. Sebab apa? Sebab tidak tidur, tidak mengamalkan amalan-amalan sebelum tidur. Okey, itu 5 perkara kepentingan mengamalkan adab tidur mengikut sunnah. Okey, seterusnya kan iaitulah kita akan belajar tentang khailulah. Apa dia khailulah tu? Kan siapa tahu? Kan mesti semua tahu dah sebab dah tulis. Kan khailulah tu apa? Anak-anak, kan khailulah tu apa anak-anak sekalian? Khailulah ialah kita tidur sekejap, okey, sebelum masuknya waktu zuhur. Kan lepas subuh, sebelum masuk waktu zuhur, kan iaitulah tempoh qailulah. Qailulah ni tidur sat, kan tidur sat je, bukan lama, bukan 3-4 jam. Bukan 5-6 jam. Tidur sat. Qailulah tu tidur sekejap. Kan sebelum masuk waktu zuhur. Waktu dia bila? Kan waktu dia bila anak-anak? Okey, waktu dia tempoh beberapa minit sebelum masuk waktu zuhur, iaitu di antara 10 hingga 30 minit. Itu maksudnya waktu rehat sat, tidur sat sebelum waktu masuknya waktu zuhur. Kalau tidur sampai 4 jam, sedap-sedap mungkin 4 petang. Tidur mungkin 12, sedap-sedap tu dia mungkin 4. Itu bukan khailulah kan, tu tidur terus namanya. Khailulah tu tidur sat sebelum masuknya waktu zuhur. Okey, boleh ke? Kau faham ke takat itu? Okey, kalau faham, okey, jom kita sambung lagi apa pembelajaran kita. Okey, apa kepentingan khailulah ni? Kan kepentingan khailulah ni dibahagi kepada 2, mental dan fizikal. Okey, sudut mental kita, apa kepentingan khailulah ni? Pertama, ia dapat meningkatkan fungsi otak kita. Bila mana kita tidur khailulah tu, maknanya dia akan refresh, dia akan meringankan otak kita. Kita dapat berfikir dengan cara yang baik. Kan itu di antaranya. Yang kedua adalah mengukuhkan ingatan. Kan antara kepentingan qailulah itu juga mampu ingat. Kan kita mampu memperkuatkan ingatan kita. Barulah otak tak letih. Dan kita rehat sekejap supaya otak kita dapat rehat. Okey, yang ketiga, menstabilkan
emosi. Kan kadang-kadang orang tidur lambat kan. Contohlah kita ataupun kamu kan. Tidur lambat, tidur pukul 2, kan tidur pukul 3 pagi, kan bangun pukul 6, kan tidur sat ya 3 jam. Bila main sekolah, kan apa-apa sikit kerja nak marah kawan, kawan buat sikit ya, marah. Kan sebab apa? Emosi tak stabil. Sebab apa? Kurangnya tidur. Maka nak menstabilkan semula, carilah masa tidur sekejap, iaitu khailulah sebelum maksudnya waktu duha. Bila bangun insya-Allah akan lebih segar dan menstabilkan emosi kita semua. Okey, yang keempat, ia mampu menghilangkan tekanan dalam diri kita. Yang kelima adalah mampu meningkatkan kefahaman kita suatu perkara. Itu kepentingan qailulah dari sudut mental. Okey, apa pula dari sudut fizikal? Okey, ada dari sudut fizikal kepentingan qailulah ni ada. Okey, yang ada juga ada apa? Ada 5 juga. Okey, yang pertama apa dia? Yang pertama iaitu ia mampu untuk mengumpulkan tenaga untuk keperluan harian. Kita nak kumpul tenaga balik. Kita dah mungkin tidur lambat kan, siapkan kerja sekolah, kan yang main game tak tahu nak kata lah kan. Ada yang main game di tengah malam. Kan. Hari ni kan kurang-kurang kan, bukan tak bagi main game, boleh, tapi kena jaga masa dan jaga waktu tidur. Okey. Kena boleh mengumpulkan tenaga semula untuk keperluan harian kita. Sampai malam nanti kita nak buat kerja, nak berjaga kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membantu pertumbuhan otak yang kuat. Barulah boleh fikir dengan waras. Kan baru boleh jaga emosi. Kan otak kawal kan, kita kawal. Otak kita kawal pergerakan kita. Okey, yang ketiga adalah membantu meningkatkan productivity kita seharian. Yang keempat, boleh meningkatkan sistem pertahanan badan. Sistem badan kita akan lebih sempurna, akan lebih sihat. Okey, yang terakhir, memberi tenaga untuk qiyamul lail, untuk bangun malam. Apa dia qiyamul lail tu? Bangun malam. Untuk apa? Solat. Kan kita bertahajud. Solat tahajud ke, kan solat taubat ke, solat hajat ke. Kita berjaga malam melakukan ibadah. Okey. Tambahan, okey, apa amalan sebelum tidur? Okey, kan amalan-amalan yang kamu boleh buat sebelum kamu tidur. Antaranya adalah kamu bolehlah kan melaksanakan amalan tersebut sebelum kamu tidur, iaitu pertama, hendaklah kamu membaca surah Al-Fatihah. Baca dulu surah Fatihah apa dia? Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Yang kedua buat apa? Baca surah An-Nas. Apa dia surah An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas. Okey, yang ketiga membaca surah Al-Falaq. Apa dia? Qul a'udzu birabbil falaq. Yang keempat membaca surah Al-Ikhlas. Okey, baca surah Al-Ikhlas, itulah qul huwallahu ahad. Yang terakhir sebelum tidur membaca doa sebelum tidur. Ini antara amalan-amalan yang dibuat oleh siapa? Yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang kita sayang, insya-Allah. Okey, itu saja pembelajaran kita hari ini. Okey, untuk latihan dan aktiviti, okey, cikgu nak kamu buat latihan dan aktiviti, iaitu semua murid diminta buat latihan dalam buku aktiviti tahun 3 pada muka surat 120 hingga 123. Buat dengan baik dan kemas. Okey, itu saja pembelajaran kita hari ini, insya-Allah. Semoga dapat sama-sama kita amalkan apa yang kita belajar berkaitan dengan adab tidur. Okey, itu saja, insya-Allah kita akan sambung pembelajaran kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.